Salam sejahtera kepada seluruh penonton Latih Pelatih. Anda bersama saya, Dr. Malati Balakrishnan yang akan membimbing dua guru pelatih. Tajuk hari ini adalah media sosial sebagai medium pengajaran. Baiklah, cuba memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nur Fatihah binti Zainal Abidin. Dan nama saya Alia Tirah binti Azhar. Okey, baiklah Siti Fatihah dan Alia. Boleh senaraikan media sosial yang anda kenali? Fatihah? Saya menggunakan WhatsApp sebagai medium utama yang di mana saya menggunakan setiap hari untuk komunikasi dengan rakan-rakan dan keluarga. Selain itu, saya juga gunakan Instagram untuk berkongsi maklumat kehidupan seharian dengan rakan-rakan di Instagram. Okey, WhatsApp, Instagram. Bagaimana pula dengan Alia? Saya menggunakan TikTok dan juga YouTube dalam kehidupan seharian saya kerana saya ingin mengetahuilah update-update yang terbaru di laman sosial dan juga mengenai dunia kita sekarang. Okey, selain daripada YouTube, Instagram, kita ada apa lagi? Facebook, Blog, bagus. Twitter. Okey, Twitter. Okey, Baiklah. Selain dari Instagram dan TikTok, Twitter adalah satu laman sosial yang menghubungkan seseorang dengan masyarakat berdasarkan minat seseorang tersebut. Dan Facebook pula adalah media sosial yang membolehkan seseorang berinteraksi dengan rakan, keluarga dan rakan sekerja. Dan tambahan YouTube dan blog ialah laman sosial perkongsian tentang sesuatu konten yang dikongsikan dengan tujuan memotivasikan pembaca. inilah media sosial yang paling popular di kalangan guru-guru pelatih dan remaja. Pada pendapat anda, kenapakah guru-guru pelatih ataupun remaja paling tertarik dengan TikTok dan Instagram? kami rasa pada pendapat saya lah, kami suka macam bertukar maklumat seperti Fatihah bagi tahu tadi mengenai diri sendiri dan juga berkongsi idea dalam laman sosial. Sebab itulah saya rasa kenapa kami sangat berminat menggunakan media sosial. Sekarang, pilih satu laman sosial yang popular dalam kalangan pelajar-pelajar. Okey, boleh buat pencarian. Media yang paling popular dan kenapa di kalangan pelajar media ini sangat popular. Setelah beberapa tips tentang media sosial, saya akan berikan tugasan kepada anda semua. Kita akan kembali sebentar lagi. Terima kasih kerana masih bersama dalam rancangan Latih Pelatih. Baiklah, pelajar-pelajar semua. Sekarang mari kita cari satu laman sosial, contohnya Instagram. Sekarang saya nak anda pilih satu cara penulisan abstrak dari Instagram. Tuliskan poin-poin berdasarkan pada abstrak yang anda pilih dan bincangkan cara penulisan abstrak tersebut. How to write a research abstract. Pergi ke laman web Instagram, pilih satu cara penulisan abstrak berdasarkan pada langkah-langkah yang digariskan dan bincangkan cara penulisan anda bersama rakan. Baik, boleh pergi ke laman Instagram, pilih penulisan abstrak. Anda akan mendapati ada banyak di situ how to write a research abstract. Okay. Yang pertama, tentang apa? The importance of Research abstract. Yes, the importance of the abstract. So, kajian anda adalah berdasarkan the importance of abstract. Yang kedua, Saya dapat cara untuk methods untuk menulis abstrak. okey, bagus Fatihah. Selepas kepentingan dan metod, ada dua langkah sebelum itu, iaitu
background. studies and also the research gap. Okay? Baik, selepas method, ada dua lagi cara, iaitu adalah The results of our finding. good. Penemuan Okay, kita. Halia, the results of the finding and also conclusion and recommendation for future study. Baik, itu satu contoh yang anda telah lihat. Okey, sekarang marilah kita mulakan tugasan. Pilih satu laman sosial yang anda selesa. Tadi kita tengok Instagram. Baik, sekarang pilih satu laman sosial yang anda selesa. Hasilkan satu tugasan berdasarkan kajian anda. Bincangkan tugasan anda kemudian. Baik, boleh mulakan tugasan sekarang. Saya akan menggunakan TikTok sebagai laman sosial pilihan saya. Saya akan stick dengan Instagram sebab saya nak buat survey research. Selepas hasilkan tugasan anda, muat naik tugasan anda dalam laman sosial. Okey, baiklah Alia. Berdasarkan daripada tugasan yang anda pilih, your final year research, can you explain what are the points that you're going to put in your abstract? Dalam research paper saya akan mengetengahkan kepentingan role play dalam membentuk skill percakapan bagi anak-anak murid tahun 4. Dalam ini saya akan menunjukkan cara untuk melatih mereka membina vocabulary ataupun cara mereka memilih perkataan dalam berinteraksi. Itu adalah poin Okay. saya. So the reading role play sebagai tajuk tugasan Alia. Ya. Bagus. Bagaimana pula dengan Fatihah? Saya akan berfokus kepada survey research dan tajuk research saya adalah penggunaan language games, permainan bahasa untuk meningkatkan tata bahasa pelajar dalam bahasa Inggeris. Okey, bagus Fatihah. Language game menggunakan Instagram. Very interesting. Jadi, berdasarkan pada langkah-langkah yang kita telah bincangkan tadi, hasilkan tugasan anda dan muat naik dalam laman sosial. Selepas ini, lebih menarik, kita akan lihat bagaimana anda telah faham tentang tugasan dan muat naik dalam laman web. Kita akan kembali selepas ini. Kembali bersama saya dalam rancangan Latih Pelatih. Baiklah Alia, bincangkan langkah-langkah yang anda telah ambil dalam menghasilkan tugasan ini. Baiklah, dalam langkah saya melakukan ataupun merakam video TikTok tadi, saya memilih satu video daripada rakan saya sendiri di mana saya duet video dia dan juga saya membaca skrip ataupun dialog yang telah disediakan. Daripada itu, saya yakin bahawa pelajar-pelajar dapat membentuk vocabulary ataupun perkataan mereka, menambah baikkan lagi skill percakapan mereka dalam berbahasa Inggeris. New acting challenge. Duet me. You are the blue lines. Let's go. Hi there. Welcome to McDonald's. Can I help you? Yes, can I have a tasty lamb burger with cheese, please? Sure. Would you like that with chips or salads? Chips, please. Okay. Anything else you want? Oh yes, I will have a cola, please. Okay. That's RM8, please. I am eating. Here you are. Thank you.
Bagus Alia. Sungguh bertuah anak murid Alia nanti mengikuti TikTok dalam aktiviti mereka. Marilah kita dengar Fatihah pula. Terangkan langkah-langkah yang Fatihah telah ambil dalam menghasilkan tugasan ini. Saya menggunakan metode survey. Jadi saya membuat tinjauan menggunakan feature yang ada di Instagram, iaitu dengan upload story dan menggunakan feature question, polls. Jadi soalan saya berkisar tentang tajuk saya yang mana saya menggunakan ingin meninjau tentang penggunaan language games in Malaysian ESL classroom untuk mempertingkatkan tata bahasa murid-murid. Jadi soalan saya, do you enjoy playing language games? Jadi soalan saya akan berkisar tentang tajuk research saya, iaitu penggunaan language games untuk Malaysian ESL Classroom untuk mempertingkatkan tata bahasa murid-murid dalam bahasa Inggeris. Jadi soalannya antaranya saya menggunakan poll, iaitu yes or no. Jadi soalannya ialah, do you enjoy playing language games in classroom? Jadi penonton story saya boleh jawab yes or no memandangkan ia adalah feature poll. Kemudian soalan kedua saya ialah, do you think language games can enhance pupils' vocabulary retention? Jadi ia adalah macam quiz. Dia ada 3 pilihan soalan. Yang mana pertama yes, kedua no, and ketiga not really. Jadi itu akan mengikut penonton untuk menjawab yang mana satu bagi mereka pada pandangan mereka mengenai soalan itu. Dan yang ketiga ialah yang mana ia soalan terbuka untuk penonton memberi cadangan dan idea berkenaan permainan apa yang mereka pernah main di sekolah dulu, ataupun saya juga ada follower daripada murid-murid saya. Jadi mereka yang mana mereka suka main di dalam kelas, mereka boleh jawab dalam soalan kuis tu. Okay. Well done Fatihah. Kita lihat selalu people buat research menggunakan laman web, menggunakan Google site, But dengan menggunakan Instagram, it's sesuatu yang menarik dan mudah. It's in your finger. Okay. Everybody can have access to the Instagram, dan menarik bila kita melibatkan murid-murid sekali with the language game. Inilah yang kita katakan pembelajaran abad ke-21, di mana interaksi, apa yang menarik tentang laman sosial seperti Instagram dan TikTok, it is engaging, interaktif, kreatif, dan pelajar-pelajar lebih suka nak berkongsi bersama-sama dengan rakan mereka pengalaman, apa yang menarik in a very short period of time. Jadi itulah yang menarik, yang pelajar-pelajar berminat. Okay? Pernah dengar nano learning? Pernah. So it's a small unit dalam micro teaching, right? Itulah kajian-kajian terkini tentang penggunaan laman sosial. Ada apa-apa soalan? Saya ada soalan. Ya. Pada pendapat doktor, adakah dengan cara penggunaan media sosial seperti ini dapat mengubah perspektif ibu bapa mengenai betapa buruknya media sosial terhadap pelajar ataupun anak murid? Okey. Bagus soalan itu Alia. Sebenarnya ramai yang berperspektif bahawa TikTok itu adalah sesuatu yang hanya menunjukkan menyanyi, tarian dan sebagainya. There's a lot of latest research, kajian-kajian terkini yang menunjukkan bagaimana TikTok boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran guru. Okay? Salah satu contoh terbaik adalah TikTok oleh guru kita, Cikgu Izzat Iskandar. Pernah ke laman Cikgu Izzat Iskandar dalam TikTok? Ya, pernah. Saya follow. You follow? Okey, bagus. Cikgu Iskandar ini sangat kreatif. Saya sendiri sangat tertarik dengan TikTok Cikgu Izzat Iskandar dan bagaimana Cikgu Izzat Iskandar dapat melibatkan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran harian. Hello, Assalamualaikum. Dalam bahasa Melayu, biasanya bila kita bercakap pasal seseorang, tiba-tiba dia datang, kita sebut panjang umur. Betul tak? In English, we call it as speak of the devil. Sama je maksud dia, panjang umur. Or, when someone comes unexpectedly while being talked about. Maksudnya tiba-tiba dia datang, kita tengah cakap-cakap pasal dia, borak-borak pasal dia, tiba dia datang. Contoh ayat, did you see Bob today? Oh, here he comes. Speak of the devil. So itulah maksudnya dalam bahasa Inggeris. Hello, Assalamualaikum. Starting from today, I will share with you an idiom a day. So, today's idiom is to pick somebody's brain. Maksud dia,
to ask information or obtain information from someone who is more knowledgeable by asking question. For example, contoh ayat dia, I am struggling to write this essay. Can I pick your brain later? So maksud dia, kita nak tanya sesuatu kepada orang yang lebih pandai ataupun orang yang lebih berilmu. Hello, Assalamualaikum. Welcome to day 5 of an idiom a day. Today's idiom is jump on the bandwagon. Maksud dia, to start doing something because of its popularity or to start follow the trend. Maksud dia, ikut benda-benda yang viral. Contoh ayat, my friends are obsessed with buying iPhone, but I refuse to jump on the bandwagon. Kalau kita lihat beberapa ibu bapa ada tinggalkan komen dalam TikTok guru Cikgu Izzat Iskandar. Itu satu contoh bagaimana seorang guru iaitu Cikgu Izzat Iskandar mengajar. Dan satu contoh membuktikan bahawa ibu bapa sangat berpuas hati. Menjawab soalan Alia? Ya, Doktor. Saya sangat bersetuju dengan pandangan Doktor sebentar tadi. Selain daripada TikTok Guru Izzat Iskandar, ada beberapa kajian-kajian terkini tentang kegunaan Instagram, kegunaan TikTok yang anda boleh rujuk sebagai rujukan tambahan untuk kajian. Baiklah, Siti Fatihah dan Alia. Hari ini kita telah lihat bagaimana media sosial boleh digunakan sebagai medium pengajaran. Dan beberapa langkah telah dikongsi oleh kedua-dua anda. Be inspired and inspire our students with a lot of latest laman sosial seperti ini. Okay? Sebab kita sebagai guru perlu cari langkah-langkah yang kreatif untuk melibatkan pelajar kita dalam PDP harian. Baiklah, terima kasih kerana bersama saya dan kedua guru pelatih dalam rancangan Latih Pelatih. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Thank you.